Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam dadah terkawal 2025 buat seluruh keluarga Malaysia. Anda bersama saya, Ifah Razi, dan ini berita AADK edisi 5 Oktober 2022. Antara tajuk utama edisi ini: terus aktif sumbang idea, kepakaran meskipun bersara. 2 kertas pertimbangan diluluskan. Klien AADK kekal dalam kepulihan. Semua warga agensi Iktidadah Kebangsaan AADK yang akan bersara pada tahun ini disarankan untuk terus aktif menyumbang idea dan kepakaran kepada kerajaan, khususnya dalam usaha mencapai matlamat dadah terkawal 2025. Timbalan Menteri Dalam Negeri 2, Datuk Jonathan Yassin berkata, ini kerana kemahiran, kepakaran dan pengalaman yang dimiliki semasa berkhidmat dalam AADK boleh dijadikan modal untuk terus aktif dalam menyumbang bakti terutamanya kepada masyarakat melalui mana-mana platform lain yang bersesuaian. Justeru beliau menyarankan agar mereka yang bersara menyertai sahabat KDN dan skuad anti dadah untuk bersama-sama membantu meningkatkan persepsi positif keluarga Malaysia terhadap Kementerian Dalam Negeri KDN dan AADK menerusi penyebaran maklumat yang tepat kepada masyarakat umum. Saya yakin bahawa segala sumbangan dan sokongan yang tuan-puan zahirkan sejak pertama berkhidmat di AADK dalam menyumbangkan idea, buah fikiran dan pandangan telah benar-benar memberi makna dan inspirasi kepada seluruh kepimpinan dan warga AADK untuk meningkatkan lagi perkhidmatan kepada masyarakat dan negara. Pada kesempatan yang diberikan pada petang ini, saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih di atas segala usaha, komitmen, jasa, keringat dan pengorbanan luar biasa tuan-puan sepanjang berkhidmat dengan AADK. Sebagai langkah ke hadapan, saya berharap momentum persahabatan ini dapat diteruskan pada masa-masa akan datang. Beliau berkata demikian ketika berucapan merasmikan Majlis Persaraan AADK 2022 di sini baru-baru ini. Sementara itu, Ketua Pengarah AADK Tuan Sutekno Ahmad Belon berharap agar sumbangan dan khidmat bakti akan tetap dicurahkan kepada masyarakat. Kata beliau, pengalaman berkhidmat di AADK perlu digunakan bagi membantu masyarakat awam untuk mencegah penyalahgunaan dadah melalui pelbagai platform, terutamanya menerusi skuad anti dadah, Jawatan Kuasa Pemulihan Dadah JKPD atau ahli lembaga pelawat Puspen. Para hadirin sekalian, persaraan ini bukan bererti untuk kita berhenti menabur bakti, menabur khidmat bakti. Sebaliknya, sumbangan tuan-tuan dan puan masih diperlukan, terutamanya untuk membawa naratif perjuangan yang sebenar yang diketengahkan oleh AADK kepada masyarakat. Dalam kata lain, retire from your job but never retire from your mind. Be with us, with AADK forever. Dalam usaha mencapai matlamat dadah terkawal 2025, Agensi Iktidadah Kebangsaan AADK terus memperhebat usaha pencegahan bagi menangani permasalahan dadah yang membelenggu masyarakat, khususnya golongan belia. Bagi merealisasikan usaha itu, Kerajaan Negeri Kelantan menerusi mesyuarat Majlis Tindakan Membantras Dadah MTND bilangan 2 tahun 2022 meluluskan 2 kertas pertimbangan iaitu hala tuju dalam membantras gejala dadah dan bahan serta pelaksanaan program berfokus. Kelulusan itu bagi memastikan usaha merawat pulih dan mencegah penagihan dadah yang dilaksanakan AADK. Mesyuarat MTMD berkenaan dipengerusikan oleh Datuk Bentara Kanan Menteri Besar Kelantan Yang Amat Berhormat Datuk Haji Ahmad Yaakob diadakan di Bilik Gerakan Negeri Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan Kota Baru hari ini. Selain 2 kertas pertimbangan tersebut, MTMD Kelantan turut membincangkan isu penyalahgunaan dadah, substan dan pelencongan sosial selain mencapai keputusan melibatkan beberapa cadangan. Dalam pada itu, sebanyak 2 kertas laporan turut dibentangkan oleh Polis Diraja Malaysia, PDRM dan AADK
Turut menyertai mesyuarat tersebut ialah Pengarah Bahagian Penguatkuasaan dan Keselamatan AADK Azmi Mustafa dan Pengarah AADK Negeri Kelantan Rohayu Ahmad. Dua orang klien agensi Iktidadah Kebangsaan yang mengikuti program rawatan dan pemulihan dalam komuniti RPDK di AADK daerah Sandakan kekal dalam kepulihan lebih 2 tahun lalu. Pengekalan itu diakui oleh mereka berdua melalui sokongan AADK yang menyediakan program rawatan dan pemulihan menerusi model iPulih AADK. Tambahan pula, model itu turut menyediakan modul kemahiran dan latihan menjadi klien AADK. Itu ditawarkan bekerja di Taman Pulau-Pulau Penyu di Pulau Selinggaan, Sandakan, Sabah. Ketua Pengarah AADK, Tuan Sutekno Ahmad Belon mengambil kesempatan menyantuni mereka dan menasihati agar terus kekal dalam kepulihan selain membantu AADK untuk mengajak rakan-rakan lain merujuk AADK untuk mendapatkan rawatan dan pemulihan. Sementara itu, Tuan Sutekno turut menyempurnakan program Jom Hijau menerusi program Turtle Nest Adoption dan melepaskan anak penyu anjuran AADK daerah Sandakan dengan kerjasama pasukan polis Marin Sandakan. Hadir sama Pengarah AADK Negeri Sabah Nani Sikin dan Ketua Daerah AADK Sandakan Aisyah Abdul Karim. Sebelum ke berita seterusnya, kita berhenti rehat seketika. Seketika nanti, lebih 500 sertai Pocket Talk Ketua Pengarah AADK. Bertingkat ujian saringan di pintu sempadan. AADK laksana program coaching dan mentoring KBT penagihan dadah. Ramai menipu diri semata-mata mahu melanggar SOP. Selagi anda terus menipu, penularan COVID-19 pasti sukar dibendung. Impak semakin parah, pendidikan semakin parah, ekonomi semakin parah, kelangsungan kehidupan semakin bertambah parah. Punahlah harapan kita semua apabila kes terus meningkat setiap hari. Sia-sialah usaha barisan hadapan berhempas pulas membanteras COVID-19. Ayo, bersama kerajaan, kita lawan bersama. Amalkan SOP. Kerana COVID-19 tidak memilih mangsa. Lebih 500 orang terdiri daripada masyarakat setempat dan klien dalam komuniti hadir memeriahkan sesi Pocket Talk Ketua Pengarah Agensi Iktidadah Kebangsaan AADK sempena dengan program Kita Demi Negara Zon Sabah. Program Anjuran Kementerian Dalam Negeri KDN itu adalah satu inisiatif kempen Kita Demi Negara dengan slogan Negara Kita, Keselamatan Tanggungjawab Bersama yang bertujuan untuk melibatkan rakyat bersama-sama kerajaan memikul tanggungjawab dalam memastikan keselamatan dan ketenteraman negara sentiasa terpelihara ke arah keluarga Malaysia yang aman dan sejahtera. Pelbagai aktiviti menarik diadakan sepanjang 2 hari penganjurannya termasuk Pocket Talk Ketua Pengarah AADK yang membincangkan tajuk lebih baik cegah. Dalam sesi itu, Ketua Pengarah AADK mengupas beberapa isu termasuk trend penagihan di negeri Sabah, punca-punca dan bagaimana peranan masyarakat setempat dalam sama-sama memainkan peranan untuk membantu kerajaan bagi membanterasi isu penagihan dadah dan bahan. Selain itu, pameran kementerian, agensi dan jabatan turut diadakan seperti pameran pencegahan dadah, khidmat nasihat dan bimbingan kaunseling serta perkhidmatan mobile recovery treatment MRT AADK turut diadakan di Rurai AADK sempena program itu. Terdahulu, program dirasmikan oleh Ketua Menteri Sabah, YAB Datuk Seri Panglima Haji G. Noor, yang turut dihadiri Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Zainuddin Hamzah.
Sesuai dengan peredaran semasa, Unit Enti Dadah Sempadan UAS, Agensi Enti Dadah Kebangsaan AADK terus diperkasakan bagi melaksanakan pemeriksaan secara berkala di setiap pintu masuk negara untuk memastikan tiada aktiviti penagihan dan penyalahgunaan dadah di sempadan negara, khususnya di sempadan Malaysia dan Thailand. Pengarah Bahagian Penguatkuasaan dan Keselamatan AADK, Azmi Mustafa berkata, usaha itu bagi memastikan tiada rakyat Malaysia yang mengambil kesempatan mendapatkan bahan terlarang apabila melancong ke negara jiran. Katanya, matlamat utama program itu adalah untuk memberi kesedaran mengenai ancaman dadah sekaligus sebagai usaha membenda permasalahan dadah yang semakin mencabar bagi menjadikan negara bebas dadah, selamat dan sejahtera khususnya di Kelantan. Terdahulu, beliau meluangkan masa kira-kira 3 jam bersama pegawai dan kaki tangan AADK Daerah Tumpat selain meninjau operasi dan perkhidmatan UAS di Kompleks ICQS Pengkalan Kubur. Dalam pemantauan itu, Azmi turut memberikan pandangan dan berkongsi idea bersama kaki tangan UAS AADK untuk mempertingkatkan kawalan unit berkenaan di Pengkalan Kubur. Turut menyertai tinjauan tersebut ialah pengarah AADK Negeri Kelantan, Rohayu Ahmad, dan Ketua Penolong Pengarah Operasi AADK Hamizan Haizil. Bagi mencapai petunjuk prestasi utama KPI yang digariskan Agensi Enti Dadah Kebangsaan AADK dalam Matlamat Dadah Terkawal 2025, AADK perlu memfokuskan beberapa perkara, termasuklah pengurangan kawasan berisiko tinggi KBT penagihan dadah. Bagi mengusahakan KPI tersebut, AADK melaksanakan program coaching dan mentoring pengurangan KBT penagihan dadah yang telah diadakan di Langkawi Kedah selama 3 hari baru-baru ini. Selain itu, program itu juga berupaya merangka strategi dan tindakan yang holistik serta berkesan dalam mencapai pengurangan KBT sekaligus dapat menilai pencapaian pengurangan KBT dan menentukan kaedah penambahbaikan. Pelaksanaan program coaching dan mentoring pengurangan KBT penagihan dadah telah berjaya diadakan di Langkawi Kedah selama 3 hari baru-baru ini. Di samping berupaya merangka strategi dan tindakan yang holistik, program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan kefahaman pegawai berkaitan pelaksanaan pengurangan KBT, menganalisa profiling dan isu lokal sesebuah KBT bagi merancang pelan tindakan komprehensif. Baik, kita teruskan dengan segmen personality AADK. Pada minggu ini, segmen personality merupakan seorang pegawai yang berdedikasi. Siapakah beliau? Jom sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Rashila binti Muhammad Syafi'i. Saya sebagai pembantu anti dadah S19. Sekarang bertugas di AADK Daerah Manjung, Negeri Perak. Untuk makluman, saya bekerja dengan AADK daripada tahun 2018. Penempatan saya yang pertama adalah di AADK Hulu Selangor, iaitu Kuala Kubu Baru. Di sana saya telah berkhidmat selama 10 tahun. Dan saya ditempatkan di unit rawatan dan pemulihan selama 10 tahun. AADK banyak memberi pengalaman hidup pada saya daripada segi kerja berkumpulan, kursus-kursus yang diadakan oleh AADK banyak membantu saya untuk menambah baik cara kerja saya, menjelaskan skop-skop kerja saya dengan lebih detail. Kemudian saya akan dapat mengenali apa itu penagih sebelum saya bekerja dengan AADK dan selepas saya bekerja dengan AADK. Skop pandangan saya kepada seseorang penagih setelah saya bekerja dengan AADK. Di Hulu Selangor, walaupun dia duduk kawasan daerah Hulu, tapi untuk makluman, dekat Selangor, kita hanya ada Felda di Hulu Selangor saja. Kita cover 4 Felda kat situ. So, kita hanya ada Felda di daerah Hulu Selangor yang mana kita cover 4 Felda. Felda Sorato, Felda Sungai Tengih Selatan dan Gedang Besar. So, skop penagih di kawasan Felda sangat berbeza di tempat-tempat yang lain. Dari 2018 saya ditukarkan ke AADK Daerah Manjung dan berkhidmat di bawah unit pencegahan. Di sini saya dapat banyak ilmu yang mana sebelum ni saya kerja unit rawatan hanya berfokus pada orang klien. Saya hanya berurusan dengan klien. Bila saya datang ke Manjung, saya perlu melakukan banyak perkara yang sangat berbeza, skop kerja yang sangat berbeza, yang mana saya kena berurusan dengan penjawat awal, penjawat swasta, student, sekolah menengah, sekolah rendah, sekolah tadika,
banyak program yang saya sebelum saya tak tahu, tapi bila saya datang sini banyak yang pendedahan yang saya dapat. So saya berjumpa dengan pelbagai jabatan, banyak kolej-kolej universiti saya kena berurusan. Saya juga menambah skill saya dengan beri ceramah pada peserta-peserta pintar, sekolah-sekolah rendah. Saya diberi peluang untuk menambah keyakinan diri saya untuk bercakap di depan orang ramai. Hulu Selangor dan Manjung banyak membantu saya untuk menjalankan tugas dengan lebih efisien. Di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada AADK Manjung dan AADK Malaysia kerana memilih saya untuk menerima anugerah perkhidmatan cemerlang bagi tahun 2021. Dengan adanya anugerah ini, ia akan menjadikan saya lebih bersemangat untuk menjalankan tugas lebih efisien dan cemerlang di masa akan datang. Sekian, terima kasih. Segmen personaliti AADK menutup tirai berita AADK kali ini. Kepilihan anda, keprihatinan kami. Lebih baik cegah. Terus ikuti AADK TV dengan subscribe dan like di saluran YouTube AADK TV. Salam hormat, Assalamualaikum dan jumpa lagi.